Semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan terus kepada tajuk yang akan kita pelajari, iaitu sistem peredaran darah. Sebelum kita pergi lebih jauh, ini adalah analogi peredaran darah. Apa dia analogi? Analogi adalah perumpamaan. Kalau kita tengok peredaran darah ni diumpamakan seperti apa, kita tengok slide seterusnya. Baiklah, berikut adalah analogi perumpamaan peredaran darah. Kalau kita boleh ibaratkan sistem peredaran darah ni seperti apa, yang pertama adalah seperti lebuh raya, yang kedua adalah seperti enjin, dan yang ketiga adalah seperti bas. Lebuh raya mewakili apa? Lebuh raya mewakili sistem salur darah kita. Lebuh raya yang bersimpang siur seperti yang dalam gambar kelihatan seperti sistem saluran darah manusia yang bersimpang siur. Enjin diibaratkan seperti ibaratnya seperti jantung. Jantung adalah satu alat ataupun organ yang ada di dalam badan manusia yang berfungsi untuk mengempam darah ke seluruh badan melalui salur darah. Untuk bas pula diibaratkan seperti darah. Kenapa diibaratkan seperti darah? Kerana di dalam bas biasanya mempunyai penumpang, dan begitu juga pada darah berfungsi sebagai sistem pengangkutan yang akan membawa segala nutrien, segala oksigen ataupun karbon dioksida serta bahan kumuh di dalamnya ke seluruh badan kita, keluar atau masuk dari badan. Seterusnya kita ke nota ringkas. Ini adalah bahagian-bahagian utama di dalam sistem peredaran darah manusia serta fungsinya. Di antaranya adalah jantung yang berfungsi untuk mengempam darah ke paru dan seluruh tubuh badan. Yang kedua, kita ada salur darah yang berfungsi untuk mengangkut darah ke seluruh bahagian tubuh. Darah juga berfungsi sebagai pengangkut bagi oksigen, nutrien, air dan juga bahan kumuh. Peparu berfungsi sebagai tempat pertukaran di antara gas oksigen dan juga gas karbon dioksida. Dua gas yang memainkan peranan penting dalam sistem badan kita. Seterusnya adalah laluan peredaran darah. Darah yang mempunyai lebih banyak oksigen akan bergerak daripada peparu ke jantung dan akan dipam ke seluruh tubuh, manakala darah yang lebih banyak karbon dioksida daripada seluruh tubuh manusia akan dibawa di dalam darah, akan dibawa ke jantung, dan daripada jantung dia akan pam ke peparu untuk dikeluarkan daripada badan melalui hidung dan juga mulut manusia. Di antara kepentingan sistem peredaran darah manusia adalah untuk mengangkut oksigen, nutrien dan air ke dalam tubuh serta dapat mengangkut karbon dioksida dan bahan kumuh lain untuk disingkirkan keluar daripada badan. Pada grafik, kalau boleh diringkaskan, 4 bahagian utama yang terlibat dalam sistem peredaran darah manusia adalah yang pertama, peparu. Peparu di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan bahagian badan. Kita ada juga jantung yang berfungsi untuk mengempam darah ke seluruh badan. Kita juga mempunyai salur darah yang sangat panjang di keseluruhan tubuh badan kita, di mana terdapat salur darah yang akan mengempam darah yang lebih beroksigen dan juga darah yang lebih karbon dioksida keluar dan juga masuk ke dalam badan. Dan di dalam salur darah mempunyai darah yang berfungsi untuk mengangkut segala bahan-bahan yang akan disampaikan ke seluruh tubuh. Laluan peredaran darah. Bagaimana yang telah diterangkan sebentar tadi, kita mempunyai satu salur darah yang berfungsi sebagai lebuh raya untuk mengangkut darah dari jantung ke seluruh tubuh. Gambar rajah menunjukkan
salur darah yang berwarna merah dan juga berwarna biru. Salur darah yang berwarna merah menunjukkan darah lebih beroksigen di sebelah kiri, dan di sebelah kanan adalah darah yang mempunyai lebih karbon dioksida. Darah yang mempunyai lebih oksigen akan dipam ke seluruh badan untuk digunakan oleh tubuh badan, manakala karbon dioksida yang lebih banyak di dalam badan akan dikeluarkan ke dalam peparu, terus keluar daripada badan manusia. Apabila kita menarik nafas, udara yang mengandungi lebih oksigen akan memasuki peparu dan diserap ke dalam salur darah. Dan darah ini dikenali sebagai darah lebih beroksigen. Darah yang lebih beroksigen akan dipam oleh jantung ke seluruh bahagian tubuh. Setelah tubuh manusia menggunakan oksigen, karbon dioksida terhasil dan diserap ke dalam darah. Darah ini digelari sebagai darah yang mempunyai lebih karbon dioksida. Darah yang lebih karbon dioksida ini akan dibawa ke jantung. Di jantung, darah yang lebih karbon dioksida ini akan dipam ke peparu. Peparu akan menyingkirkan karbon dioksida ketika kita menghembus nafas. Dah tahu kan apa yang kita nak pelajari hari ini? Sebenarnya hari ini kita dah belajar berkenaan dengan sistem peredaran darah kita. Di antaranya kita ada organ-organ yang terlibat, di manakah bahagian yang mempunyai lebih oksigen, di manakah bahagian yang lebih karbon dioksida, bagaimanakah ia berfungsi, apa yang dibawa di dalamnya, dan begitu banyak fakta yang kamu kena ingat. Jadi kalau rasa susah nak ingat fakta, kata kita dengar lagu ini. Lagu ini dinamakan sebagai lagu Sisperda. Sisperda adalah ringkasan kepada sistem peredaran darah yang boleh kita cuba untuk nyanyi, dan dia adalah lagu saduran daripada lagu asal yang bertajuk Teman. Jom kita sama-sama dengarkan tajuk lagu ini.